Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Baik, alhamdulillah, pada kali ini adalah merupakan kali yang ketiga saya mengadakan satu sesi video motivasi kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dengan anjuran Empower ESA Latihan Akademik Terengganu. Dan pada pagi ini saya akan membicarakan tentang bagaimana untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Bagaimana untuk menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Okey, video kali ini adalah saya akan berkongsi dengan anda semua, dengan adik-adik semua, tentang bagaimana kita nak menjadi pelajar cemerlang, ciri-ciri pelajar cemerlang. Kali ini kita akan bercakap pasal pelajar cemerlang. Ada satu pepatah mengatakan bahawa kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin, dan dia harus mengambilnya daripada sesiapa yang didengarinya, tidak kira daripada sumber mana pun ia datang. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin, dan dia harus mengambilnya daripada sesiapa saja yang didengarinya, tidak kira daripada sumber mana pun ia datang. Bermakna ialah bahawa kebijaksanaan kita ini adalah bagaimana kita mencapai, kita dapat mencapai, kita dapat mengambil ilmu tu, tak kira daripada budak ke, tak kira daripada orang tua ke, tak kira daripada isteri kita ke, tak kira daripada anak kita ke, ataupun tak kira daripada abang kita. Kenapa kita katakan begitu? Ialah kerana ilmu ni di mana-mana kita boleh dapat, cuma bergantung kepada kebijaksanaan minda kita berfikir yang mana kita nak ambil. Sebagai seorang pelajar cemerlang, tangkap, ambil, dapatkan ilmu itu daripada mana-mana yang positif, mana-mana pendapat yang positif untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kita sebagai seorang pelajar. Ciri-ciri pelajar cemerlang ni ialah bermatlamat. Matlamat mesti jitu. Matlamat yang pertama ialah matlamat jangka pendek. Okey, matlamat jangka pendek kita apa? Matlamat jangka pendek kita dalam masa 2 bulan ni, kita nak capai straight A dalam peperiksaan SPM. Nak berhadapan dengan SPM, nak buat yang terbaik dalam SPM, dan nak dapat straight A dalam SPM. Betul kan? Itu matlamat kita. Matlamat yang kedua ialah matlamat jangka sederhana. Matlamat jangka sederhana kita apa dia? Contohnya ialah selepas SPM kita nak ambil, kita nak dapatkan, nak masuk universiti, nak buat degree ataupun nak buat diploma dalam masa beberapa tahun, dan juga nak dapat full flat, nak dapat awak panggil pelajar cemerlang dekat universiti. Adalah cemerlang dekat universiti. Itu matlamat jangka pendek. Apa cara sekalipun, dengan cara yang terbaik aku akan lakukan nak dapat cemerlang convocation nanti, kita nak dapat pelajar cemerlang di peringkat universiti. Itu matlamat jangka pendek kita. Itu mungkinlah salah satu matlamat yang ada, yang kita boleh saya bagi contoh di situ. Dan yang seterusnya adalah matlamat jangka panjang. Apa matlamat jangka panjang kita? Tadi jangka pendek, straight A dalam SPM. Matlamat sederhana, jangka sederhana kita ialah nak dapat pelajar terbaik di peringkat universiti. Matlamat jangka panjang kita apa dia? Okay, mungkin kita nak bantu keluarga kita, nak bantu mak ayah kita supaya mereka dapat hidup selesa, senang, nak buat rumah atau sebagainya, hasil daripada apa yang kita dapat capaikan dalam yang kita telah, di mana yang pencapaian itu telah kita letak dalam impian kita, apa yang kita nak tadi, daripada video-video yang saya yang sebelum ini. Baik, ciri-ciri pelajar yang cemerlang ni ialah pertama, yang kedua ialah pencuri masa yang bijak. Pencuri masa kan.
Pelik juga kan, pencuri masa yang bijak. Apa makna pencuri masa bijak? Dan kita kena tanya soalan-soalan. Kita kena tanya soalan-soalan kepada diri kita. Pertama soalannya ialah, adakah waktu belajar saya mencukupi? Cukup tak belajar? Cukup tak masa? PKP ini dah setahun lebih. Dah hampir setahun. Bila start daripada 18 Mac 2020 sehingga sekarang dah hampir setahun kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Banyak masa kan? Belajar ke tidak? Buat orang kaji ke tidak? Ke tidur? Ke malas? Ke asyik bermain dengan kawan? Tanya diri sendiri, adakah itu ciri-ciri pelajar cemerlang? Soalan kedua saya nak tanya, adakah saya menambah waktu belajar ketika menghampiri sesuatu ujian atau peperiksaan? Dan saya difahamkan cikgu-cikgu di sekolah, guru-guru di sekolah menyediakan banyak soalan-soalan latihan diletakkan di satu tempat dan pelajar datang ambil. Apa yang berlaku? Hanya pelajar yang betul-betul mahu kecemerlangan saja yang datang ambil soalan-soalan latihan-latihan yang diberikan oleh guru di peringkat sekolah. Yang tak ambil, banyak yang tak datang ambil. Kesian cikgu, datang buat latihan, datang buat soalan, mari hantar soalan, bagi photostat dan sebagainya, letak dekat, selalunya letak dekat ni lah, dekat pengawal keselamatan di sekolah, dekat pintu pagar. Pelajar beratur seorang-seorang mengikut SOP. Berapa ramai yang ambil? Adakah anda mari ambil? Atau anda tak datang ambil? Tanya diri sendiri. Soalan ketiga, tanya pada diri kita, adakah saya menggunakan masa yang ada ini adalah untuk rehat yang berlebihan, masa yang rehat yang sangat berlebihan? Terfikir juga kan, yelah, banyak rehat daripada buat latihan. Saya tahu anda banyak rehat, saya tahu anda banyak melepak dekat rumah. Kalau tak melepak dengan kawan pun melepak dekat rumah, tak buat latihan. Adakah itu ciri-ciri pelajar cemerlang? Tak ada kan? Right. Soalan keempat, adakah saya mengurangkan waktu rehat ketika menghampiri sesuatu ujian atau peperiksaan? Nak periksa, cikgu beritahu nak periksa, ada ujian, kertas soalan diambil, boleh jawab di rumah, lepas tu hantar, tapi tak datang ambil. Kemudian masih lagi dengan banyakkan waktu rehat daripada waktu belajar. Adakah itu ciri pelajar cemerlang? Tidak kan? Baik. Yang kelima, adakah saya membaca nota apabila menunggu kenderaan untuk ke sekolah atau balik dari sekolah? Ini kalau nak lihat dekat bus stand depan sekolah ke di mana-mana ke, belajar, buka buku, mantalah sambil tunggu ayah datang ambil, sambil tunggu bas datang ambil. Susah saya nak melihat, susah melihat. Bukan setakat di tempat kita saja, di luar pun saya pergi, banyak tempat saya pergi belajar sekolah, saya tak melihat sambil menunggu bas, sambil menunggu ayah datang mengambil. Hanya bilangan yang sangat kecil saja yang buka buku atau baca nota semasa menunggu ataupun semasa nak datang ke sekolah. Tanya diri sendiri, anda belajar cemerlang atau tak? Soalan keenam, adakah saya membaca nota ketika dalam sesuatu perjalanan yang jauh? Bawa buku nota kan, bawa buku nota, nak pergi jalan jauh, ada bawa, ataupun hanya bawa simpan dalam beg, kononnya nanti sampai baru nak buat latihan, baru nak study. Ada? Anda ada buat? Tak ada kan? Bawa juga. Tapi ada yang buat. Mereka yang benar-benar mahu nak berjaya, benar-benar keinginan yang sangat tinggi nak berjaya, buat naik kereta, duduk belakang, baca
nota dalam kenderaan. Ada yang buat. Anda buat tak? Anda buat tak? Okey. Yang ke-8, yang ke-7. Adakah saya melakukan aktiviti pembelajaran ketika guru lambat atau tidak datang ke kelas? Oh, yang ini kalau cikgu tak datang, apa lagi nak buat latihan, nak duduk diam dalam kelas tak bising pun susah nak berlaku. Apa yang berlaku dalam kelas? Bising, bergurau dan macam-macam. Ini pelajar-pelajar cemerlang ke? Tak ada. Sepatutnya kita seorang pelajar cemerlang, cikgu tak datang, buka buku cikgu beri tu, buka buku latihan ke, buat latihan, discuss dengan kawan sementara cikgu datang. Kau boleh buat tak? Tak boleh. Tapi di rumah boleh tak? Di rumah boleh. Ajak kawan 2-3 orang duduk kat rumah bincang. Mari kita buat discussion rumah saya. Datang rumah saya, kita discussion. Esok grup lain, lusa grup lain. Boleh buat pun. Dalam norma baru sekarang, macam-macam cara kita boleh belajar. Yang penting ialah kemahuan dan kehendak diri sendiri. Itu yang penting. Yang ke-8, adakah saya hanya menggunakan sedikit masa untuk subjek yang saya lemah? Ada setengah bila subjek lemah terus tak tengok, sedangkan ia adalah merupakan mata pelajaran wajib untuk dapatkan sijil cemerlang. Terus tak tengok, dah blok dalam kepala, dah letak blok dalam kepala, tak nak lagi, tak nak ambil matematik tambahan, payahlah, susahlah, peninglah. Tetapi kita tidak berfikir masih ada jalan bagaimana kita nak dapatkan kemahiran yang lebih baik, dapatkan kita menjadi lebih baik dalam mata pelajaran yang kita lemah. Semua itu adalah merupakan yang ada pada kita, yang berlaku pada diri kita. Dan soalan-soalan yang saya kemukakan tadi adalah soalan-soalan yang perlu kita tanya kepada diri kita. Tak perlu kita nak tanya orang lain. Sebab yang akan berhadapan dengan SPM 2020 ialah kita, diri anda sendiri, bukan saya, bukan rakan-rakan, bukan ibu dan bapa kita, bukan adik-beradik kita. Kita tanya diri kita. Suka sekali lagi saya soal, tanya diri kita, apa yang kita mahu, apa yang anda mahu, what do you want? Tanya soalan itu. Dan lagi ciri-ciri pelajar cemerlang ialah pencari penyelesaian. Sebagai seorang yang cemerlang, kita kena pandai mencari penyelesaian. Pelajar pemalas akan memberi alasan. Pelajar cemerlang akan cari jalan penyelesaian. Pelajar cemerlang ni, jalan penyelesaian yang perlu dicari ialah jumpa dengan orang yang guru kita, jumpa dengan guru kita yang mengajar mata pelajaran kita. Tanya dia, berbincang dengan mereka. Bagi pelajar yang malas, dia akan beri macam-macam alasan. Tak nak lah, penat dah, letih lah. Dan yang paling kelakar ialah setiap hari bila ada masalah sikit, sakit perut lah, sakit perut setiap hari. Itu orang malas. Terusnya ialah kita kena ada tumpuan dan daya ingatan yang sangat tinggi. Bagaimana tumpuan dan daya ingatan yang tinggi? Mendengar pengajaran guru ketika guru sedang mengajar. Cikgu buat online kelas, tak attend, tak buka. Mungkin tidak ada, alasannya adalah mungkin line internet tak kuat, capaian internet tak kuat, tak ada top up tak ada. Mungkin kawasan itu tidak ada capaian yang kuat untuk line-line internet. Bagi orang yang cerdik dan pandai mencari penyelesaian masalah dia, pergi jumpa dengan kawan dia.
pergi rumah kawan dia yang mempunyai capaian internet yang kuat. Boleh kan? Boleh kan? Yang memberi alasan itu sebenarnya dia malas. Dan itu juga adalah merupakan teknik belajar cemerlang. Cari ciri-ciri belajar cemerlang. Belajar dengan kawan-kawan, menjawab soalan peperiksaan dengan kawan-kawan. So, belajar cemerlang ialah seorang yang pendengar yang aktif dan berani bertanya. Sebab tu saya kata tadi, tanya cikgu yang berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Dan kita perlu sebagai seorang pelajar juga, ada soalan-soalan lagi yang perlu bermain dalam fikiran kita ketika guru mengajar. Pertama ialah apa yang kita nak dengan ilmu, dengan pelajaran cikgu ajar kita. Apa soalannya? Apa? What? Siapakah kita? Soalan kedua ialah siapa? Kita adalah seorang pelajar. Kita tanya diri kita, siapa saya? Saya adalah pelajar. Maka bila sebut pelajar, kita kena belajar lah. Bukan awak cikgu, bukan kita cikgu. Cikgu dia tak belajar, dia mengajar. Cikgu tanggungjawab dia ialah mengajar. Kita pelajar ialah siapa kita? Kita adalah pelajar. So kita belajar. Dan kita tanya juga lagi soalan, mengapa kita nak belajar? Soalan mengapa? Why? Why kita kena belajar? Why kita perlu belajar? Soalan. Kita jawab soalan itu sendiri. Saya kena belajar kerana saya nak merubah dengan ilmu pendidikan, kejayaan saya dalam peperiksaan, saya mampu merubah kehidupan keluarga saya khususnya. Dan bila kita nak dapat? Mungkin langkah pertama kita mesti dapat straight A dalam peperiksaan SPM. Straight A dalam peperiksaan SPM. Itu langkah mula kita dalam pelajaran. Dan bagaimana? Soalan seterusnya adalah soalan kelima. Bagaimana kita nak dapat straight A? Tidur. Banyak tidur. Tak payah latihan. Tentunya ialah kena buat latihan dan belajar bersungguh-sungguh dengan teknik-teknik yang hebat. Dan kita tanya lagi soalan terakhir lah, di mana kita nak dapatkan perasaan kejayaan dalam hidup kita? Tentunya lah dengan bermulanya di tempat kita, di rumah kita. Berasasnya mula kita ialah di sekolah kita. Betul kan? Baik. Dan pelajar cemerlang ialah dia mencatat. Dia adalah seorang pencatat nota berkesan. Catat nota besar. Cikgu bercakap, cikgu mengajar, cikgu bagi latihan, cikgu online dengan dia. Catat nota. Itu pelajar yang ciri-ciri pelajar cemerlang. Yang pelajar cemerlang. Dan pelajar cemerlang adalah seorang pembaca yang kritis. Tak semestinya kita membaca buku ni kita nak baca daripada awal muka surat pertama sehingga muka surat akhir. Tak perlu. Kita baca, kita seorang pelajar yang kritis, kita baca dan study tajuk-tajuk yang pada masa itu kita perlu untuk menjawab soalan-soalan latihan yang kita buat. Dan kita pandai mengambil berat dan mencari isi utama topik, membezakan dengan cabang-cabangnya yang lain. Dan di sini saya nak berkongsi daripada rakan saya kaedah membaca, kaedah SQ3R. SQ3R. Apa dia SQ3R? SQ3R ialah survey. Kita tinjau, kita meninjau apa yang perlu kita pelajari pada masa itu berdasarkan kepada soalan-soalan latihan, berdasarkan kepada soalan-soalan yang lepas, berdasarkan kepada maklumat-maklumat cikgu. Kita kena survey. S. Q ialah question. Kita kena menyoal kebolehan kita dalam kajian yang telah kita buat tadi, tinjauan yang kita telah buat tadi. Sesuai tak soalan ini? Sesuai tak maklumat ini? Sesuai tak maklumat ini untuk menjawab soalan-soalan tersebut? Itu pelajar cemerlang, pelajar hebat. Tahu. Kemudian adalah kita kena read, itu membaca. Kita kena membaca. Tak baca, jangan harap nak boleh jawab soalan. Kena baca, kena membaca.
Allah cikgu, penatlah baca cikgu, letihlah cikgu. Kan kita selalu cakap, penatlah cikgu baca, tak masuk lah cikgu baca, tak masuk lah cikgu baca. Okey, memang kita kata tak masuk bila kita membaca, tetapi pada masa itu apa yang kita baca, apa yang kita lihat, tulisan-tulisan di buku yang kita baca, dia akan menyerap masuk di dalam minda kita, dan dia tersimpan sebenarnya dalam minda kita. Cuma kita tahu bagaimana kita nak keluarkan benda yang tersimpan, ilmu yang tersimpan, bahan-bahan yang tersimpan di dalam otak separa sedar kita, otak separa sedar kita. Dan untuk menjawab, untuk mendapatkan apa yang tersimpan di dalam soal sedar ini adalah dia perlu ada satu perkataan yang boleh menjawab banyak perkataan. Apa dia? Perkataan sebut ialah bertanyakan soalan. Question is an answer. Dalam NLP ada terma mengatakan bahawa dalam Neuro Linguistic Program ada terma mengatakan bahawa the question is the answer. Soalan adalah jawapan. Saya ulangi. The question is the answer. Soalan adalah jawapan. Tidak ada soalan, tidak akan ada jawapan. So untuk kita mendapat apa yang kita baca yang tersimpan di dalam minda kita, ialah dalam otak separa sedar kita, dalam minda separa sedar kita, ialah dengan bertanya soalan kepada diri kita, ataupun kita minta orang lain bertanya soalan kepada kita tentang mata pelajaran yang kita belajar, dan kita akan dapat menjawab bila kita telah membaca tajuk-tajuk yang sebegitu. Yang keempat ialah R, ialah resik. Kita kena lafazkan. Kadang-kadang kita membaca dengan melihat saja tak jadi. Tengok kononnya kita baca tak jadi, dan kita kena baca. Contoh kita nak membaca Al-Quran, kita tengok kononnya baca dalam hati, tak jadi. Sebaik-baiknya ialah kita kena ucapkan, lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak baca Quran, Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Sapa waladdallin, amin. Kena lafaz. Oh, kita ingat. Kalau tengok, mungkin ingatan kita, apa yang kita baca itu mungkin tidak menyerap dan tersimpan di dalam. Tengok, lafaz. Dan yang kelima ialah review. Bila kita baca, benda dah tersimpan dalam minda separa sedar kita, so kita kena buat review, ulang kaji, tengok. Oh, baca dah. Oh, aku ingat. Oh, aku ingat. Aku ingat. Dan sebagainya. Jadi untuk itu ialah dalam saat-saat yang terakhir ini untuk berhadapan dengan peperiksaan SPM 2020 yang akan berlangsung pada awal Februari nanti, 2021 ni, pelajar-pelajar perlu menjaga kesihatan diri masing-masing. Menjaga kesihatan, beristirahat secara efektif, emosi jaga, ibu-ibu, bapa-bapa jaga, jangan bagi anak kita stres, jaga emosi mereka dengan baik, sentiasa bagi positive word, ayat-ayat yang positif kepada anak-anak kita yang nak berhadapan dengan peperiksaan SPM nanti. Dan seterusnya ialah kena sanggup berkorban dan berubah. Sikit je masa lagi, tak sampai 2 bulan pun. Tinggalkan dulu yang di luar, tinggalkan dulu yang lain tu. Fokus dekat mengulang kaji pelajaran, fokus dekat mengulang kaji soalan-soalan. InsyaAllah kita akan berjaya. Tinggalkan. Masa ada sebulan lebih lagi, tinggalkan. Kemudian adalah kena sentiasa bermotivasi. Yes, ungkapkan dalam diri, ungkapkan, lafazkan, saya mesti dapat straight A dalam peperiksaan SPM. Yes. Ulang je. Biar di mana-mana pun, biar orang kata kita gila pun tak apa, nanti dia tengok bila kita dapat straight A, dia yang gila, bukan kita yang gila. Betul kan?
Dia yang gila. Seterusnya ialah, ingat, apa pun kita tawakal kepada Allah. Buat macam mana pun kena bertawakal kepada Allah. Buat apa pun kena bertawakal kepada Allah. Jangan tak buat baru nak bertawakal, tak ada. Tawakal setelah kita buat, berserah kepada Allah. Kena ada sabar, kita kena syukur, kita kena tawaduk, kita kena hormat ibu bapa, hormat guru, hormat rakan-rakan, hormat ahli keluarga kita. Dan kita kalau boleh libatkan diri kita dengan banyak aktiviti-aktiviti berkenaan dengan pelajaran. Dan jangan lupa berakhlak dan beragama. Jangan tinggal solat. Buat solat hajat. Setiap masa buat solat hajat. Dan suka saya nak bagi satu saranan. Untuk kita capai sesuatu, kita kena beri sesuatu. Untuk kita capai sesuatu, kita kena beri sesuatu. Maksud saya ialah banyakkan bersedekah kepada orang lain, insya-Allah. Sebab Allah kata, bila kamu bersedekah, walau sepotong ayat sekalipun, kalau kamu tidak mampu dengan iman dan emas sekalipun, sepotong ayat yang boleh membawa keberkatan, membawa kebaikan kepada orang lain, Allah akan ganda, berlipat-lipat ganda kepada kita. So, pelajar yang cemerlang, pelajar yang nak berjaya, jangan dekut sedekah. Tak kira walau 10 sen pun sedekahlah. Walau sebiji sebiji kuih sekalipun, sedekahlah. Sedekahlah. Niat, ya Allah, aku sedekah sebiji kuih ni kepada mamat ni, kepada adik ni. Mudah-mudahan kamu bukalah fikiran aku supaya aku dapat menjawab soalan-soalan SPM untuk aku dapat straight A dalam peperiksaan SPM 2020. Boleh kan? Okey. Akhir kata, untuk adik-adik sekian, untuk anda yang akan mengambil peperiksaan SPM ini, saya doakan terus sukses, terus bertekad yang tinggi, terus berusaha, jangan kenal penat dan lelah. Noktahnya ialah pada hari akhir peperiksaan. Teruskan berdoa, solat hajat, sedekah. Akhirnya ialah tuntutlah ilmu terus dan jangan bosan. Ingat, musuh seorang penuntut, seorang pelajar ialah kebosanan. Tolak kebosanan, ambil kerajinan, simpan, cekalkan diri, semangatkan diri, letakkan kemauan kita. Apa yang kita nak ialah percaya dalam peperiksaan SPM 2020 pada Februari 2021. Mudah-mudahan sesi video saya ini memberi sedikit manfaat. Perkongsian video ini memberi sedikit manfaat kepada anda yang akan mengambil peperiksaan, dan pada yang melihat secara live mungkin boleh memberi satu pendekatan yang terbaik untuk diri kita, untuk memajukan diri kita di dunia dan akhirat. Mohon maaf daripada saya, ada terkasar bahasa, tersilap tutur kata. Hanya Allah yang Maha Mengetahui. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.